Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan mudah pada pagi ini. Ya, dan Ustazah memang subhanallah ya, walaupun ada sedikit kepenatan, tetapi bila melihat ya wajah-wajah, nur-nur wajah puan-puan sekalian, ya hilang penat tuan-puan. Boleh tak kita ceramah sampai asar? Boleh ya, ke sampai buka puasa terus bagi yang berpuasa ya. Subhanallah, ini manisnya ukhuwah ya, persaudaraan kerana Allah. Ini manisnya sebuah pertemuan kerana Allah, dan nanti berpisah juga kerana Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada tujuan yang lain, kecuali sebenarnya ya kita bertemu pada pagi ini tuan-puan muslimin muslimat sebab kita ingin menjadikan saat dan hari kita, tiap langkah kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni suasana apa tuan-puan? Seminggu 2 minggu ni, hari tu sampai cuti. Sebab apa cuti? Ma'al Hijrah 1 Muharram. Jadi insya-Allah pagi ni tuan-puan, tajuk kita ialah Jom Hijrah. Ustazah sebenarnya tak perasan dekat banner tajuk apa ya? Kat banner ada tajuk tak? Tak ada tajuk kan? Okeylah, jadi Ustaz reka sendirilah ya. Nak ajak hijrah tuan-puan sekalian. Ya, nak ajak berubah tuan-puan sekalian. Dan prinsip yang paling penting dalam perubahan, dalam hijrah ialah, dalam perbaiki diri ialah jangan bertangguh. Ya, kadang-kadang kita tangguh tuan-puan. Nantilah bila anak dah besar besok kita rajinlah pergi dengar ceramah. Ya, nantilah dah pension besok. Ya, nantilah macam-macam nanti. Padahal dalam prinsip hijrah jangan tangguh. Kenapa jangan tangguh muslimin muslimat? Sebab kita tidak pernah pasti apakah kita ada peluang untuk memperbaiki diri kita. Pasti atau tidak? Tak. Tangguh lusa, tangguh tahun depan, tangguh minggu depan. Apakah kita pasti kita ada seminggu lagi peluang yang Allah berikan? Atau sebaik saja kita dengar ajakan, kita dengar seruan, tercetus kesedaran untuk memperbaiki diri, bismillah, siru ala barakatillah, teruskan perubahan, baiki diri, insya-Allah itu yang terbaik. Tuan-puan sekalian, bercakap tentang hijrah, Ustazah teringat kepada satu hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, seorang syekh, seorang ulama tuan-puan yang subhanallah, daripada pengalaman hidupnya, daripada ilmu pengetahuannya, daripada petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, beliau melahirkan banyak hikmah-hikmah, mengungkapkan hikmah-hikmah yang subhanallah kemudiannya para ulama yang kemudiannya datang menghuraikan, membincangkan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka di antara hikmahnya tuan-puan sekalian yang Ustazah nak kaitkan dengan perubahan, Ustazah nak kaitkan dengan hijrah. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut ya, dalam bahasa Arab pastinya, tapi Ustazah terjemahkan. Ke puan-puan nak yang bahasa Arab juga? Ya, kita nak Arab Ustazah ya. Tak apalah Ustazah terjemah ya, siap-siap. Ibnu Athaillah sebut tuan-puan, dia kata jangan kamu berpindah. Jangan kamu pindah daripada satu tempat ataupun satu alam kepada alam yang lain. Atau maksudnya jangan kamu pindah daripada satu hal kepada satu hal yang lain, satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Tapi dalam hikmah itu Ibnu Athaillah menggunakan perkataan alam. Jangan kamu pindah daripada satu alam kepada satu alam yang lain, tetapi keadaan kamu sama seperti mana seekor keldai. Tuan-puan, dekat Johor ada keldai tak? Tak ada ya? Kuda ada. Kuda ada ya. Tapi kuda bukan keldai kan? Ya, pernah tengok keldai? Kat mana tengok keldai kak? TV.
kan kat Mekah ke kan ya, kat negara Arab ke, okeylah. Tapi tahu kan kedai? Kata Ibnu Athaillah, jangan kamu pindah daripada satu alam kepada satu alam yang lain, tetapi sebenarnya keadaan kamu sama seperti seekor keldai. Keldai itu tuan-puan, dia berputar, berpusing, mengelilingi penggiling. Penggiling ni nak panggil apa ya? Lesung ke apa benda? Ya, yang orang giling. Dulu masyarakat Arab tuan-puan bila mana nak leraikan gandum, jerami semua tu, dia ambil keldai, pijak. Penggiling kat tengah, penggilingan di tengah. Jangan kamu jadi seperti seekor keldai. Keldai itu bergerak tuan-puan. Keldai itu berjalan. Tetapi keldai itu bergerak, berjalan, hanya berputar. Mengelilingi penggiling tadi, lesung. Pagi sampai tengah hari sampai petang sampai malam, pusing. Di mana bila keldai itu berpusing, bila dia pusing, mula-mula dia pijak kat sini kan, bila dia pusing, akhirnya dia kembali kepada permulaannya semula. Pusing lagi sampai balik permulaan, pusing lagi sampai lagi permulaan. Sebaliknya, pindahlah kamu kepada Allah, daripada makhluk kepada pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan dinukilkan, dipetik potongan ayat Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tujuan matlamat pengakhiran. Ini tuan-puan adalah hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, ustazah nak kita tengok sikit satu perumpamaan yang cukup cantik yang telah dibawa oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingatkan berubah, ingatkan berhijrah, ingatkan dah apa ni, dah jauh dah pergi ni, dah jauh dah jadi baik, tapi rupa-rupanya macam keldai. Berubah ke tak berubah? Jauh tak perginya? Tak. Apa yang berlaku? Kat situ je, bergelumang kat situ. Subhanallah tuan-puan, kadang-kadang kita rasa dah jauh dah saya berubah ustazah. Ya, agak-agak ni sikit lagi nak sampai tahap wali dah ni, contohlah. Ya, dah rasa jauh benar dah berubah ni. Tapi subhanallah, kata Ibnu Athaillah, mungkin tak ke mana-mana pun perubahan tu tuan-puan, tak ke mana-mana. Kita tetap berada pada takut yang lama. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah berpindah daripada alam makhluk, daripada dunia, daripada hawa nafsu. Kita tidak berpindah benar-benar menjadikan matlamat tujuan hidup ialah untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada pagi ini muslimin muslimat sekalian, ustazah nak mengajak diri sendiri, seluruh muslimin muslimat, kita nak pastikan kita hijrah sungguh-sungguh. Hijrah yang bagaimana? Kalau dulu bergelumang dalam alam makhluk, suka pujian orang, buat pun kerana orang, ya, hidup pagi petang siang malam itba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Sekarang kita hijrah benar-benar wa anna ila rabbikal muntaha, menjadikan Allah tujuan matlamat kesudahan kepada setiap sesuatu. Sebenarnya muslimin muslimat, masa ustazah baca hikmah itu, baca tentang keldai yang tak bergerak-gerak pun sebenarnya berpusing je, ustazah teringat kepada satu majalah masa kecil-kecil dulu. Majalah tu namanya ialah majalah Gila-Gila. Siapa ingat majalah Gila-Gila? Angkat tangan. Confirm dah tua. Ya. Makna dah sebaya ustazah lah tu, ya. Orang muda dia tak tahu tuan-puan majalah Gila-Gila, dia tak tahu. Majalah Bujal tahu?
Tahu juga, tua juga, ya. Bambino kenal? Bambino, dalam Bujal tu ada Bambino. Kenal okey, sama-sama tua, alhamdulillah. Ustazah teringat tuan-puan, dalam majalah Gila-Gila tu dia ada satu kartun. Dan oleh kerana Ustazah macam tergelak-gelak lah masa kecil kan, puas hati tengok kartun tu sampai ketua ingat. Seorang tukang ceti, ya, pengutip hutang. Biasa dia pakai baju kurta tu kan, ya, lepas tu kain tu digulung-gulung-gulung lekat balik atas pinggang, ya. Dia kutip hutang sampai malam, ngutip hutang naik basikal. Sehingga daripada berjumpa orang, kutip hutang kan jumpa orang kan, sampai dia berjumpa hantu. Ya, jangan tanya kat negeri mana berlaku tu Ustazah. Ini kartun majalah Gila-Gila, ya, sebab tu datang ceramah awal-awal, jangan dengar ujung-ujung. Jadi bila dia nampak hantu tuan-puan, dia nak lari. Cepat-cepat dia naik atas basikal dia kayuh selaju-lajunya, ya, sampai menitik-nitik air peluh ni, nitik-nitik peluh. Tapi dia heran tuan-puan, semakin laju kayuhan dia, semakin banyak peluh dia, semakin dekat hantu tu. Yang tu heran. Sebab patutnya makin jauh hantu tu, sebab kita ni laju dah ni bawa basikal ni. Tapi rupa-rupanya tuan-puan, dia memang kayuh laju, tapi tak bergerak basikal dia. Sebab apa basikal dia tak bergerak? Ingat tak basikal zaman dulu? Tupang dia tu macam mana? Yang kat tayar belakang tu, yang macam tu. Ramai orang tua sini, ingat belaka cerita ni. Budak-budak orang muda tak tahu tuan-puan, dia tak boleh ada gambaran macam mana rupa basikal zaman dulu. Jadi bila dia tak angkat tumpang dekat tayar belakang tu, itu memang kayuh je lah, kayuh. Emang benar kayuh. Ya, zaman sekarang banyak basikal kayuh tak pergi mana-mana, nak kurus badan. Tu situ basikal kan, kayuh tak sampai mana. Dia situ juga. Jadi dia kayuh tu walaupun berpeluh, walaupun penat, walaupun lelah, tapi dia tak ke mana-mana. Dia tetap di situ. Kadang-kadang Ustazah gambarkan tuan-puan, apakah aku demikian ya Allah? Penat-penat, lelah-lelah, letih-letih, tapi aku tak berkayuh ke mana. Kat situlah bergelumangnya apa dia? Itba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Penat tak tuan-puan ikut hawa nafsu? Penat tak ikut hawa nafsu? Penat tak Kak? Penat. Mau tak penat? Teringin sangat ni kain tudung tu, ya Allah, tak boleh dah tu. Itu mesh sangat dah tu dengan baju mak tu. Ini padahal penat ni tuan-puan. Kata tadi nak tidur kejap sebab penat, tapi letak-letak kepala atas kata, tak boleh datang balik image tudung tu. Siap dengan geronsa-geronsa. Dia dah nampak dah ni betapa matchingnya tudung tu dengan baju yang kita ada. Siap balik semula. Siap balik. Anak cakap, mak kata mak kan penat. Tak apa, mak takut orang lain ambil sekarang. Tengok tuan-puan, ikut hawa nafsu juga penat.